Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lidia Izzati binti Hamdan daripada kelas pendidikan awal kanak-kanak. Pada hari ini saya akan memberikan tata cara penggunaan laman web pembelajaran digital yang telah saya sediakan bersempena dengan tugasan pentaksiran berterusan JAPD 1032 iaitu subjek asas pembelajaran digital. Saya telah mendapat tajuk tunjang komunikasi iaitu sebahagian daripada tunjang kurikulum kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK, dan tajuk spesifik yang saya dapat adalah Bahasa Melayu, Kemahiran Bertutur dan Kemahiran Mendengar. Pada halaman utama ini, saya sediakan kata-kata aluan kepada pengguna dan saya menyediakan pengenalan pendek untuk menerangkan kepada pengguna tentang apa topik yang saya akan sampaikan melalui pembelajaran dalam laman web yang saya sediakan ini. Saya juga sediakan beberapa butang untuk pengguna klik terus kepada paparan yang mereka mahukan, sama ada paparan profil diri iaitu mengenali tentang diri saya, profil bahan pembelajaran, aktiviti ataupun maklum balas. Kemudian pengguna juga boleh klik pada paparan di sebelah kiri laman web. Contohnya mereka klik pada profil diri, kemudian keluar profil diri. Pada halaman profil diri ni saya sediakan biodata dan kod saya sendiri. Biodata saya sertakan nama, umur, tempat asal, tarikh lahir dan juga kursus bidang yang saya ambil sekarang. Saya juga menceritakan serba sedikit tentang pengalaman saya belajar di IPG. Kemudian saya sertakan quotes yang saya berpegang kepadanya untuk menjadi inspirasi dan dorongan saya. Saya juga menyediakan beberapa aplikasi media sosial supaya memudahkan pengguna untuk menghubungi saya. Contohnya Telegram, Instagram, YouTube channel dan juga email saya sendiri. Kemudian kita teruskan kepada bahan pembelajaran. Pada paparan utama bahan pembelajaran, saya memperkenalkan kepada pengguna tentang serba sedikit standard kandungan yang saya dapat iaitu standard kandungan BM 1.0, kemahiran mendengar dan juga bertutur. Saya juga menyertakan objektif pembelajaran melalui bahan pembelajaran ini. Contohnya, yang pertama, mengasah kemahiran mendengar kanak-kanak, mengasah kemahiran bertutur kanak-kanak untuk menyampaikan idea, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menunjukkan kefahaman melalui pertuturan dan juga melatih kanak-kanak untuk bertutur dengan bertata susila. Kemudian, saya juga menyertakan objektif dan standard kandungan yang terdapat dalam KSPK yang berkaitan dengan topik dan bahan pembelajaran yang saya sampaikan melalui infografik yang saya buat sendiri di aplikasi Canva. Kemudian saya sertakan beberapa kepentingan kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar kepada kanak-kanak. Hal ini bagi memberitahu kepada pengguna bahawa kemahiran bertutur dan mendengar ni adalah penting kepada kanak-kanak. Jadi melalui laman digital ni, mereka dapat belajar untuk mengasah kemahiran-kemahiran tersebut. Kemudian saya juga ada sertakan beberapa pilihan butang untuk memudahkan pengguna terus kepada kategori kanak-kanak yang mereka mahukan. Contohnya 4 tahun ke atas ataupun 5 tahun ke atas. Kemudian halaman seterusnya, kita pergi kepada bahan pembelajaran yang berkaitan dengan umur 4 tahun ke atas. Saya telah memecahkan beberapa subtopik mengikut standard kandungan KSPK, di mana hal ini dapat memudahkan para pengguna untuk mengenal pasti objektif apa yang mereka ingin capaikan. Jadi bahan pembelajaran itu tidak bercampur. Saya menggunakan beberapa sumber untuk meletakkannya di bahan pembelajaran saya. Contohnya sumber YouTube, mendengar lagu, video pengajaran dan sebagainya. Dan saya juga ada membuat slide PowerPoint saya sendiri di Canva. Mereka boleh melihat nota yang telah saya sediakan di Canva. Contohnya macam ni. Okay. Saya juga ada sediakan infografik yang mudah untuk memudahkan mereka melihat nota lah. Kemudian pada kanak-kanak berumur 5 tahun ke atas pula, saya juga menyediakan subtopik. Saya pecahkan kepada subtopik yang mengikut objektif standard kandungan tu.
Pada lingkungan umur kanak-kanak 5 tahun ke atas ni, saya telah menyediakan satu permainan yang saya cipta sendiri di Microsoft PowerPoint, di mana kanak-kanak boleh belajar dan bermain di situ kerana saya menyediakan video pengajaran saya sendiri dan juga permainan yang saya reka sendiri. Saya juga ada letakkan arahan supaya memudahkan pengguna. Kemudian seperti biasa saya meletakkan nota slide dan juga YouTube supaya mereka boleh belajar melalui YouTube. Kemudian kepada bahan aktiviti, saya telah menyediakan ataupun menyertakan memberi cadangan untuk aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ataupun para guru kepada kanak-kanak, sama ada aktiviti fizikal ataupun aktiviti digital. Contohnya aktiviti fizikal membacakan buku cerita, aktiviti digital permainan atas talian di mana mereka mengecam bunyi-bunyi haiwan sendiri. Kemudian permainan fizikal lagi, permainan Simon berkata bagi mengasah mereka punya kemahiran mendengar. Dan aktiviti yang terakhir adalah aktiviti bahan pembelajaran yang saya sediakan di Microsoft PowerPoint saya tadi. Contoh bahan pembelajaran saya buat adalah pada paparan utama Microsoft PowerPoint tersebut, saya letakkan video pengajaran saya sedang mengajar bunyi haiwan dan meminta mereka untuk merespon dan mengulangi bunyi-bunyi haiwan tersebut. Kemudian selepas pada video pengajaran, saya sertakan syarat-syarat sebelum bermain permainan supaya proses permainan mereka tu menjadi lancar. Kemudian mereka boleh tekan butang mulakan permainan apa semua, nanti mereka akan terus kepada paparan tersebut. Contohnya apabila mereka tekan mulakan permainan, akan muncullah soalan yang pertama di mana akan terdapat satu audio yang keluar daripada slide ni, kemudian kanak-kanak harus meneka bunyi haiwan yang bertepatan dengan audio tersebut. Jika betul, mereka akan klik next slide untuk ke paparan atau persoalan yang seterusnya. Jika salah, mereka perlulah meneka haiwan tersebut dengan klik pada butang-butang haiwan sehinggalah jawapannya menjadi betul. Produk saya yang saya buat ni ada mengandungi animasi, video, audio dan juga paparannya pun menarik dan sesuai untuk lingkungan kanak-kanak. Saya juga ada sertakan maklum balas di mana saya menggunakan Google Form untuk melihat maklum balas daripada rakan global ataupun rakan-rakan luar untuk menilai produk pembelajaran saya. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.